Okey, itu tadi buku ataupun yang terlaris dalam pasaran dan melihat bagaimana Dr. In The House kembali mengungguli carta di tempat kedua untuk bukan fiksyen. Pelbagai alasan untuk kita memahami kenapa sesetengah buku itu berada di dalam carta. Ada sebab kerana ia sebuah evergreen ataupun menjawab isu tertentu. Ada yang hangat disebabkan kerelevanannya. Dan bercakap soal relevan, apa ni buku yang kita bicarakan hari ini adalah berkait dengan GST. Ini buku panduan yang penting dalam diterbitkan oleh True Wealth. Terima kasih kepada True Wealth dan terima kasih pastinya kepada Nur Saadah Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Jadi alhamdulillah. kita apabila dicanangkan buku ini, saya kata buku-buku sebegini kita tak boleh tunggu. Sebab GST akan dilaksanakan 1 April. ya. Jadi terima kasih kepada Puan Nur Saadah. Dulunya perancang kewangan, kini telah menceburkan diri menulis dan menghidangkan kepada kita GST. Tapi ini untuk bisnes dan peniaga. Ya, betul. Ada lagi susulannya? Ada. Sebab buku GST ni saya buat dalam 2 siri. Yang Okey. pertama ialah buku ini, Bisnes Okey. dan Peniaga. Dan yang kedua, buku untuk pengguna yang akan keluar insyaAllah dalam awal bulan Mac. Okey. Kenapa didahulukan bisnes dan peniaga? Sebab bisnes peniaga lebih kritikal sebab mereka yang akan menjadi ejen. Okey. Satu, ejen penyampai Okey. kepada masyarakat, dan yang kedua mereka yang akan melaksanakan daripada segi mekanisme dan juga kaedah Okey. Jadi GST. penggunanya bila akan diterbitkan? Untuk edisi pengguna? awal Mac. Awal Mac. Jadi kita hidangkan dahulu ini GST untuk bisnes dan peniaga, dan awal Mac nanti akan datang satu lagi edisi sequelnya iaitu untuk pengguna. Ya, betul. Sejauh mana beza pengetahuan untuk pengguna dan juga peniaga ni? Sebenarnya kedua-duanya pengguna dan juga peniaga perlu ada pengetahuan tentang GST. Cuma daripada segi peniaga perlu memahami konsep-konsep yang lebih teknikal. Contohnya macam apa itu cukai input dan cukai output. Tapi daripada segi pengguna pula, pengetahuan tentang GST ni akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak daripada segi kewangan lah terutamanya dan perbelanjaan. Okey, jadi pengguna harus nanti Mac kita akan memperkenalkan semula buku ini, tapi hari ini kita bicarakan tentang GST dalam konteks untuk bisnes dan peniaga. Dalam pengalaman Puan Nur Saadah menyediakan bahan ini, rasa-rasanya lah pada peringkat ini dah tak lama mana, berapa hari lagi dia ada countdown itu kan? 45 hari 45 hari lagi sebelum GST dilaksanakan. Agak-agaknya masyarakat peniaga bisnes kita ni sudah cukup hadam tentang GST atau masih ada kekeliruan yang besar? Masih ada kekeliruan tu, kita tak boleh nak nafikan, tetap ada sebab dia satu perkara yang baru dekat Malaysia. Walaupun sebelum ni pernah sudah dilaksanakan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, tapi cukai GST ni dia punya kaedah dia berbeza sedikit berbanding cukai yang sedia ada. Pada saya kekeliruan tu semakin lama semakin terjawab sebab kalau ikutkan sasaran custom sendiri, mereka cuma mensasarkan 140,000 peniaga sahaja pada mulanya. Tapi sehingga minggu lepas dah 300,000 lebih. Jadi kita dapat lihat peningkatan dari segi pengetahuan dan juga kesedaran. Okey, jadi untuk memantapkan lagi pengetahuan maka dihidangkan GST untuk bisnes dan peniaga. Tapi menariknya kepada penonton, buku ini disandarkan kepada ulasan 40 soalan utama. Jadi macam mana nak menentukan 40 soalan tu? Sebab saya tahu isu GST ni beratus soalan. Tapi bagaimana Puan Nur Saadah menentukan 40 soalan utama tu? Okey. 40 soalan ni saya bahagikan kepada beberapa bahagian utama, dan antaranya adalah apa itu sebenarnya GST. Dan yang kedua, konsep GST sendiri, dan seterusnya apakah perundangan GST. Jadi untuk peniaga saya rasa 3 perkara ni adalah perkara yang utama. Selain itu saya selitkan juga beberapa kaedah mekanisme cukai input dan cukai output, dan beberapa panduan yang telah diulas oleh custom sendiri, tapi saya permudahkan di dalam buku ni. Permudahkan. Adakah berarti mempermudahkan itu akan melunturkan kefahaman? Kerana kita nak memuatkan 40 soalan dalam naskah halaman yang sederhana sebegini. Adakah itu akan melunturkan kefahaman? Saya rasa itu adalah asas sebagai permulaan saja, sebab sebenarnya masa saya menulis buku ni tak banyak lagi rujukan tentang GST, dan saya merujuk kepada beberapa buku yang telah ada di pasaran dan kebanyakannya bahasa Inggeris, dan juga panduan-panduan daripada pihak custom sendiri. Dan saya rasa tajuk topik GST ni akan berkembang dari Jadi bukan nak saya jangkakan bukan hanya akan terhenti soal pengguna, ada juga susulannya. InsyaAllah. Kita anggap ini appetizer boleh? Appetizer kepada GST untuk mempertajamkan kefahaman anda. Di dalam 40 soalan yang pastinya kita, kalau kita ada masa yang panjang, kita boleh bedah setiap satu. Tetapi soalan-soalan yang pada hemat Nur Saadah paling utama harus difahami di antara 40 soalan yang dihidangkan dalam buku ini.
Okey, pada saya yang paling utama adalah untuk peniaga kefahaman tentang pendaftaran dan juga jenis pembekalan. Ya, tapi itu sudah berlalu kan? Tarikhnya adalah 31 Disember lalu untuk penutupan pendaftaran. Ya, tapi masih ada ruang-ruang lagi untuk mereka yang peniaga-peniaga sedia ada yang belum lagi mendaftar dan bukan saja untuk mendaftar disebabkan oleh tarikh tutup yang dah berlalu tu, tapi persediaan untuk bisnes mereka sendiri pada masa akan datang. Soal klasifikasi ni, pendaftaran ni apa isunya yang harus mereka tahu? Okey, sebab saya terima banyak persoalan tentang Klasifikasi. Klasifikasi dan juga perlu tak mendaftar sebagai seorang yang dipanggil orang kena cukai lah, yang mana boleh mengutip cukai daripada pengguna. Salah satu kriteria adalah jumlah pendapatan mestilah melebihi 500,000 dan ke atas. Threshold yang disebutkan nilai ambang. Nilai ambang tu, betul. Dan sebenarnya mereka peniaga yang berpendapatan kurang daripada itu boleh juga mendaftar, tapi mereka mesti mengetahuilah kenapa mereka mahu mendaftar. Okey. Itu salah satu. Itu persoalan yang utama. Kedua yang paling besar persoalan yang ditanyakan kepada Nur Saadah? Pada saya yang kedua adalah daripada segi perundangan GST itu sendiri. Sebab saya yakin ramai yang tak menghadam dia punya akta yang berkait dengan ini. Ya, sebab perundangan GST ni, Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan tu satu maksudnya asas kepada pelaksanaan GST itu sendiri. Tetapi sebagai peniaga, mereka perlu tahu apakah pematuhan yang perlu diikutlah, khususnya daripada segi pendaftaran and then pelaksanaan dia sekali. Okey, kalau melihat kepada bab yang dibentangkan, memang ada 40 soalan tapi ia telah diklasifikasikan kepada beberapa bab ya. Pertama itu asas, yang kedua berkait dengan pendaftaran, latihan insentif, konsep pelaksanaan, formula GST, cukai input dan cukai output itu juga harus difahami, penyata cukai, perundangan dan juga industri dan GST. Pengklasifikasian ini, saya membayangkan persoalannya beratus dan diputuskan untuk mengambil 40 sahaja. 40 itu nombor yang orang kata dinamik ya, 40 kerana dia boleh 43, boleh 39. Tetapi dalam menentukan itu ada segmen yang besar, ada segmen yang kecil, ada yang banyak soalan, ada yang kurang persoalannya. Bagaimana itu ditentukan? Misalnya cukai input dan cukai output itu banyak persoalan terhimpun di situ berbanding dengan mungkin formula GST. Okey. Saya ulas yang formula GST. Sebenarnya formula GST ni asas dan dia agak ringkas, yang mana lebih mudah difahami. Dan konsep cukai input dan cukai output ni saya ambil beberapa soalan yang lebih panjang. Kat sini sebenarnya ada 7 soalan. 7 soalan tentang cukai input dan cukai output, yang mana kita letakkan apa tu definisi cukai input dan cukai output, dan beberapa kaedah cukai input dan cukai output tu dalam segmen-segmen tertentu. Sebagai perunding kewangan, saya yakin ini dimudahkan. Sebab kita tahu ada banyak persoalan yang lebih merentit selepas membaca buku ini. Kalau mereka nak tanya soalan lanjut, cari-cari dalam buku ni, tak habis, tak selesai, tak tuntas ini. Ada pautannya ke? Ada link yang boleh dipautkan? Okey, boleh pergi ke laman web saya, www.nursaadah.com. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit tentang GST, dan juga boleh menghubungi saya juga melalui Twitter, AR Nur Saadah. Okey. Jadi ejaannya nursaadah.com, NUR NORS, ada apostrofi tak ada? Tak ada. nursaadah.com. Jadi di situ kalau anda ingin bertanyakan soalan lanjut untuk berkait dengan buku ini. Kalau soal pengguna itu nanti penekanannya di mana untuk edisi berikutnya? Okey, soalan pengguna kita akan fokuskan kepada apa itu GST juga, kita akan bincangkan juga. Dan juga yang kedua adalah hak pengguna sendiri dalam sistem GST ini sendiri. Sebab mereka yang akan memberi, kita boleh katakan memberi sumbangan lah. Sebab bila mereka membuat perbelanjaan, mereka akan membayar cukai itu. Jadi apakah hak mereka dalam sistem GST secara keseluruhan? Terus ada bertanya, apa hak pengguna? Dia ditanya apa hak pengguna dalam GST? Sebenarnya hak pengguna yang pertama sekali bila kita melaksanakan GST ni, pengguna mesti membayar cukai itu kepada orang yang layak mengutip cukai. Itu satu. Dan juga pembekalan yang dibekalkan tu nilainya setaraf dengan apa yang dibayar oleh pengguna itu sendiri. Itu antaranya lah. Soal layak tak layak menerima cukai ni macam mana pengguna nak tahu? Pengguna sebenarnya boleh menyemak daripada laman web custom sendiri.
dan pengguna berhak untuk bertanya kepada peniaga. Selain daripada itu, peniaga bila mereka mengeluarkan resit memang ada nombor rujukan GST di situ. Jadi boleh disemak situ nanti dia tak layak tapi dia pungut, lepas tu dia tak ada bayar tapi itu bukti. Jadi satu pengajaran paling besar saya kira pada pengguna adalah soal resit. Resit harus disimpan kerana di situlah apapun penghujaan pembuktiannya. Jadi kita bersama Nur Saadah Ahmad hari ini, GST untuk bisnes dan peniaga pengguna menjelang Mac nanti. Tolong maklumkan saya bila ada buku pengguna sebab kita nak memperkenal juga pada penonton kita untuk makluman terakhir dalam menyusun kedua-dua edisi buku ini. Pastinya Nur Saadah melakukan banyak kajian. Dahulu dikatakan kurang bahan. Kini sudah ada banyak bahan. Bagaimana dengan penambahan bahan itu akan memberikan nilai tambah kepada kandungan buku di dalam pengguna besok? Oh, okey. InsyaAllah saya percaya pihak contohnya laporan akhbar dan juga pihak customs ni akan mengeluarkan lebih banyak panduan. Jadi apa yang saya rancangkan selepas ini adalah saya akan membuat beberapa susulan daripada soalan-soalan dalam buku ini, dan sekiranya ada pembaca yang ingin berbincang ataupun berkongsi idea, sangat saya alukanlah. Tadi dalam persoalan awal tadi menyebut kata ada banyak persoalan-persoalan yang diterima. Jadi sewaktu menyusun buku tu ada soalan? Ya, ada juga. Kebanyakannya daripada rakan-rakan yang tahulah tentang penulisan buku ni. Okey. Jadi dia nak masuk nama je dalam itu. Lepas ni resensi akan masuk dalam nama pengguna tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Saadah. Dia awal-awal lagi ditanya pada saya apa yang nak ditanya. Saya kata isi kandungan buku lah. Jadi ternyatalah kita menghadiahkan kepada penonton. Ini GST untuk bisnes dan peniaga, resensi pada hari ini menjelang awal Mac. Kita akan syaril kita bawa nanti soal pengguna pula dalam konteks yang sama bersama penulis yang sama. Terima kasih kepada True Wealth. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan susuli selepas ini semasa 9. Resensi Saban Minggu akan memperkenalkan buku-buku yang relevan untuk mempertingkatkan nilai tambah anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hidup.